Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba menerangkan syarahan kalam hikam yang ke-11 daripada kitab Syekh Ibn Ajibah, yang mana syarahan ini telah pun disyarahkan oleh Ustaz Syekh Lutfi di dalam videonya. InsyaAllah saya akan cuba meringkaskan apa yang telah dikupaskan, apa yang telah diterangkan oleh Ustaz Syekh Lutfi, yang telah diberikan tempoh yang telah ditetapkan insyaAllah, waktu yang telah ditetapkan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamkanlah kewujudan kamu, tanamkanlah kemasyhuran kamu di satu kawasan yang gersang, di satu tanah yang gersang, yakni satu kawasan yang tidak dikenali, satu tempat yang tidak masyhur. Kerana apa yang kamu tanam itu ataupun biji yang belum kamu tanam itu sebenarnya tidak menyempurnakan jawapannya. Kalam hikam ini insyaAllah yang ke-11 berkenaan dengan alamul masyhur, ketiadaan kemasyhuran. Kalam hikam ini berkenaan dengan ulama sufi, bagaimana mereka mengeluarkan kaedah untuk nak menyucikan hati orang mukmin, untuk nak membersihkan hati seorang mukmin daripada sifat mazmumah yang sementara, iaitulah apa dia? Iaitulah kemasyhuran. Yang mana kalam hikam ini supaya untuk nak mendidik hati kita, untuk kita nak mendekatkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membuangkan perkara ataupun sifat mazmumah, yakni kemasyhuran. Idfan wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Tanamkanlah kemasyhuran kamu, tanamkanlah kebanggaan kamu, tanamkanlah kebaikan kamu, tanamkanlah cita-cita kamu, tanamkanlah keuntungan kamu, tanamkanlah perkara-perkara ataupun faktor yang menyebabkan kamu rasa bangga, yang menyebabkan kamu rasa masyhur, yang menyebabkan kamu rasa riak, yang menyebabkan apa? Kamu rasa bangga dalam kehidupan kamu. Di satu kawasan, di satu tempat tanah gersang, yakni satu kawasan yang tidak dikenali, satu tempat yang masyhur. Kemasyhuran, yakni bagi sudut kepahaman kita, dari sudut ilmu yang kita ada, yang telah dipelajari setakat ini, adalah merupakan furuk cabang daripada dunia. Iaitulah yang merupakan sifat sementara, sifat dunia yang sementara, yang mana sifat ini boleh ada, boleh tak ada, boleh tak ada, boleh ada. Sebab itulah sifat kemasyhuran ini kadang-kadang ia boleh membawa kepada sifat mazmumah yang bertentangan dengan sifat mahmudah, yang mana sifat kemasyhuran ini boleh membawa seseorang mukmin itu jauh daripada Allah, jauh daripada Nabi, dan jauh daripada agama. Sebab itulah kemasyhuran di sini kadang-kadang ia merupakan satu kepuasan, satu kehendak bagi orang yang masyhur. Dia nak rasa orang lain itu nak tahu tentang kemasyhuran dia, apa yang dia nak, apa yang dia dapat, apa yang dia peroleh. Itu sifat kehendak, sifat kemasyhuran yang ada pada kemasyhuran itu. Yang mana apabila orang tu dah masyhur, dia nak orang lain tahu kehendak dia. Dia nak orang lain tahu tentang kemasyhuran apa yang dia dapat. Kemudian pula kemasyhuran ini boleh kita katakan ada dua, sama ada kemasyhuran dunia ataupun kemasyhuran dari sudut agama, dari sudut ibadah.
Adapun kemasyhuran dari sudut dunia, yakni seperti dapat gaji besar, dapat pangkat besar, dapat rumah besar, kemudian dapat gaji yang banyak, kemudian dapat menantu yang cantik, kemudian pula mendapat aset yang baru, kemudian pula yang menyebabkan dia rasa bangga mendapat gelaran yang masyhur, kemudian pula kemudian pula ada harta yang banyak, kemudian pula mendapat satu aset projek yang baru yang menyebabkan dia rasa bangga daripada orang lain dan seumpamanya. Itu dari sudut kemasyhuran dunia. Adapun dari sudut kemasyhuran agama ataupun dari sudut ibadah, beribadah di khalayak orang ramai menyebabkan diri dia itu berasa rajin daripada orang lain. Kemudian pula ada ilmu, tak kiralah ilmu apa sekalipun, tetapi dengan ilmu itu menyebabkan dia rasa bangga daripada orang lain. Kemudian pula beribadah pada waktu malam, kemudian cerita dekat orang, kemudian berasa diri dia itu dia seorang yang mampu membuat ibadah berbanding dengan orang lain dan juga seumpamanya. Kedua-dua ini perlulah ditanam dengan setanam-tanamannya untuk kita nak hilang sifat kemasyhuran daripada hati seorang mukmin itu. Di satu tempat kawasan yang tidak dikenali, satu tempat yang kawasan yang masyhur. Bila sebut je kawasan yang tidak masyhur, makna kata kawasan itu pelik lah, ataupun bagi masyarakat kawasan itu berasa dibenci, kawasan itu rasanya macam hina, ataupun orang tak cara pun pasal kawasan tu, sama ada jauh ke, sama ada dekat ke, sama ada dekat ataupun jauh, tak bercara langsung, tak tahu tempat tu kat mana. Jadi kebarangkaliannya apabila perkara yang masyhur diletakkan ke dalam satu kawasan yang tidak masyhur, maka barang yang masyhur itu tidak akan lagi menjadi masyhur. Sebab apa? Kerana meletakkan di kawasan yang tidak masyhur, meletakkan satu tempat yang tidak dikenali. Sebab itulah kena tanam setanam-tanamannya, kerana untuk nak menghilangkan sifat mazmumah, yakni kemasyhuran yang ada pada hati seorang mukmin itu. Sebab apa kalau tidak ditanam? Sebab apa kalau ditanam? Kerana kalau tidak ditanam, maka akan lahirlah sifat-sifat mazmumah hati seorang mukmin. Maka akan lahirlah kecacatan hati seorang mukmin itu. Sebab itulah bila kita nak nisbahkan makna ini pada zahir, apa yang telah diceritakan oleh Syekh Ibn Ajibah, sekiranya kalau kita tidak tanam tanaman pokok itu, ataupun kita tanam dengan pokok itu kemudian tak masuk baja ke, ataupun dimasuk baja-baja, tetapi baja yang mana tidak sepatutnya dia pergi masuk pula dalam ketika mana waktu tanam itu. Sebab kerana apabila benda itu ditanam, tumbuh-tumbuhan itu ditanam, maka akan hasillah tumbuh-tumbuhan itu yang tidak subur, ataupun tumbuh-tumbuhan itu terbantun, ataupun kuning-kuningan, rasa berkulat, ataupun ataupun dia kekuningan, tak subur dan seumpamanya. Maka begitulah dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah, kemudian disyarahkan pula oleh Syekh Ibn Ajibah, yang mana orang yang tidak tanam dengan sifat kemasyhuran, orang yang tak tanam dengan sifat kebanggaan, maka akan lahirlah sifat-sifat mazmumah, maka akan dihiasilah dengan perkara-perkara yang buruk dalam hati seorang mukmin itu. Sebab itu kena tanam. Bila kita tanam benda yang dikatakan sifat yang dikatakan mazmum, masa tanam tanamannya tak nampak langsung dalam benda itu, sifat itu, maka akan lahirlah kita boleh mendidik hati kita, kita boleh memunikan hati kita, kita boleh mentarbiahkan hati kita untuk nak bersihkan hati kita supaya ikhlas kepada Allah, supaya menjadi lebih baik kepada Allah. Apatah lagi memunikan sifat tauhid kita ketika mana kita beribadat kepada Allah untuk mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu wa taala lagi. Itu merupakan fungsi ataupun kesan aplikasi apabila kita telah menghilangkan sifat-sifat yang masyhur itu. Sebab itulah kalau kita tengok pada zaman Nabi, sahabat mereka ada sifat masyhur, tetapi kenapa kemasyhuran itu mereka tidak menzahirkan? Kenapa mereka tidak menunjukkan? Kerana mereka tahu bahawa sifat kemasyhuran ini sekiranya kalau mereka menunjukkan, menzahirkan, benda ini akan mencelakakan mereka. Benda ini akan menjauhkan mereka daripada Allah. Benda ini akan menjauhkan mereka daripada Rasul dan juga para Nabi.
Begitu juga cerita berkenaan dengan kemasyhuran yang tiada kemasyhuran di zaman para salafus soleh, di zaman ulama dulu, ketika mana seorang lelaki meminta wasiat kepada ulama, berikanlah wasiat kepada aku. Kemudian pula kata ulama, dia kata tanamkanlah nama kamu dan peliharalah makan dan minum kamu, yakni tanamkanlah cita-cita kamu, tanamlah kebanggaan kamu, tanamkanlah perkara-perkara yang menyebabkan kamu rasa masyhur, dan janganlah bagi masuk perkara-perkara yang syubhah dalam ketika mana kamu makan dan minum dan ketika mana kamu sedang mencari rezeki. Itu makna apa yang dikatakan salafus soleh, supaya tidak mencari kemasyhuran. Kemudian kata ulama lain pula, dia kata apa? Kata ulama lain, dia kata apa? Perjalanan kami tidak akan sempurna melainkan sesuatu kaum itu yang mana jiwanya sanggup disapu dengan sampah-sampah. Makna kata apabila bukan nak kata mereka ini sukakan kepada hina, bukan makna kata mereka suka kepada perkara yang busuk, bukan makna mereka ini berpakaian yang busuk. Makna kata janganlah mencari kemasyhuran, janganlah mencari kebanggaan, janganlah mencari keuntungan. Itu apa yang dimaksudkan oleh kalam ulama dulu. Kemudian pula kata Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Hati tidak akan benar kepada Allah, hati yang tidak benar kepada Allah, dan hati yang tidak benar kepada Allah apabila hatinya itu diselubungi dengan perkara-perkara yang masyhur. Bila meliputi dengan perkara-perkara yang masyhur, maka kita tidak bersifat jujur dengan Allah, kita tidak akan berasa ikhlas kepada Allah, bahkan maka jauh lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau boleh dalam kehidupan kita ada ilmu tasawuf kita, dalam ilmu fardhu ain kita, selagi mana kita boleh jauh, kita jauhkan, untuk kita tidak mencelakakan diri kita dalam kehidupan kita. Sebab orang yang memberikan masyhur ni Allah, yang menghilangkan juga ini Allah. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya hilangkan sifat kemasyhuran ini yang menyebabkan kita terkandas dalam perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian pula kata syair, dia kata hiduplah kamu di satu suasana yang tak masyhur di kalangan manusia, dan hendaklah kamu bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kamu, kerana apa? Kerana itu adalah lebih baik kehidupan dunia dan agama, dan sesiapa yang suka kepada kemasyhuran bergaul dengan manusia, maka hatinya akan rasa gelisah dan keluh kesah, agamanya tidak akan selamat. Itu kata-kata syair berkenaan dengan kemasyhuran. Sebab itulah kena ada sifat rasa syukur apabila melihat suasana di sekeliling kita. Kena ada sifat yang rasa syukur. Walaupun kita ini hidup dalam keadaan sederhana, maka kena bersyukur apa yang ada di sekeliling kita. Janganlah kita mencari-cari ataupun suka kepada kemasyhuran, kerana kemasyhuran itu boleh menyebabkan kita tidak akan rasa tenang. Kita akan rasa gelisah. Hati kita akan rasa macam tidak tenang, rasa keluh dan kesah, dan kemudian pula agama dunia akhirat tidak akan selamat. Sebab apa? Kerana suka mencari perkara-perkara yang masyhur, dan tambahan pula akan menyebabkan kita ni kurang mendapat keberkatan, kurang mendapat rahmat, dan kurang mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dikatakan makna ketiadaan masyhur, dan sifat ini perlu ditanam supaya tidak timbul supaya kita tidak dihiasi dengan sifat-sifat mazmumah, dan dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, mudah-mudahan dapat dikongsi secara bersama dan dapat dipahami secara bersama dan dapat diamal secara bersama, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.